Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andainya katakan terputus, kena bagi tahu saya sebab saya kadang-kadang tak perasan network saya putus. Macam tadi buat video setengah jam, tengok-tengok tak ada line pun. Okay, jadi kena record balik sebab cuaca kan hari ni macam elok lah tapi pagi tadi terputus. Okay. Untuk tajuk pilih, atur dan gabungan, dia ada dua tu. Kadang-kadang pelajar tak tahu bila masa nak buat pilih atur, bila masa nak buat gabungan. Lepas tu dia main hentam je buat. Okey, kalau pilih atur ni sebenarnya dia bersamaan dengan, kalau saya boleh ambil gambar di sini. Pilih atur. Ni gambar dia. Okey, untuk pilih atur, kita kena bayangkan orang yang menjual burger. Okay, orang yang menjual burger ni, dia memang susun. Paling bawah adalah tapak roti. Lepas tu dia isi timun, salad, step kedua. Step ketiga dia letak mayonis, dia letak sos semua, disusun. Lepas sos baru dia letak daging. Lepas tu kalau yang nak yang special tu ada pula telur. Kalau yang nak double burger pula ada dua pula disusun. Lepas tu atas tu kalau orang tu nak cheese letak pula satu layer cheese. Lepas tu letak balik sos, letak balik mayonis. Lepas tu baru tutup dengan roti burger yang atas. Itu adalah pilih atur. Dia mesti susun. Orang yang buat burger dia tak boleh letak daging paling bawah, tak boleh. Sebab susunan burger memang mesti ikut urutan. Dan urutan tersebut, urutan tersebut mengikut kehendak customer. Ada customer dia kata tak nak sos. Jadi kita kena ikut syarat dia tu. Kena tulis. Lepas tu ada customer mungkin dia kata nak mayonis lebih. Letak lebih. Ada yang mungkin minta, macam saya kata tadi, nak telur. Lepas tu ada mungkin nak daging burger tu 2. So untuk orang yang buat burger ni, dia memang kena ikut syarat. Manakala, itu pilih atur. Gabungan pula ialah orang yang membeli burger. Orang yang membeli burger, bila dia nak makan burger ni, dia tak akan makan ikut urutan. Nak makan atas dulu, lepas tu nak makan sos pula, lepas tu nak makan telur, lepas tu nak makan daging, lepas tu nak makan mayonis. Dia takkan pilih. Orang yang makan burger, beli burger makan, dia memang nganga terus masuk satu set hasil yang dia gigit tu. Itu adalah gabungan. Kalau kebetulan digigit tu tempat tu tak ada mayonis, dalam tu tak adalah mayonis. So kalau nak ingat, pilih atur orang yang menjual burger, di mana burger yang dihasilkan mesti mengikut urutan apa yang customer nak. Manakala gabungan pula adalah orang yang membeli burger dan dia makan burger tersebut, setiap kali dia nganga mulut, memang akan masuk satu set makanan dalam mulut dia. Masa itulah dia rasa sedap tak sedap, masin ke, manis ke, masam ke, masa tu. Okay, itu dia punya introduction. Okay, sebab tajuk yang pelajar tak minat ni, kita kena bagi introduction tentang makanan lah. Bila makanan dia minat. Kalau zaman sekarang ni, zaman saya dulu burger sekadar ada timun, sos, daging burger. Zaman saya. Tapi sekarang ni saya tengok ada oblong lah, ada macam-macam. Bila macam-macam, soalan MAT dia pun macam-macam lah. Mengikut perubahan ni tahun. Okey, soalan 2001. Dia bagi ada 7 kad. Kalau kita tengok soalan, kita highlight benda-benda penting. Dia bagi 7 keping. Itu menunjukkan nilai N dia sama dengan 7.
Kemudian apabila kita tengok pada kad yang dia bagi, kita ada satu huruf K, huruf H, huruf I, huruf D, huruf M, huruf A, huruf T. Dan di antara huruf-huruf ini kita nampak dia tak ada ulangan. Kalau contohnya, kalau saya buat contohnya, kalau saya buat contohnya, ni. Ayat ini ada ulangan. Huruf A ada 2 kali, huruf L ada 2 kali. Itu ulangan. Tetapi soalan yang dia bagi ke awak ni mudah. Tidak ada kad yang sama. Okey. Jadi sekarang daripada 7 ni, dia nak membina satu kod 5 huruf. 5 huruf dengan menggunakan satu kod 5 huruf hendak dibentuk daripada 7 kad yang asal. Soalan yang pertama, A, dia nak, saya nak ambil kata kunci di sini. Dia nak bina berlainan kod 5 huruf yang dapat dibentuk. Dia daripada 7 tu dia tak nak ambil semua. Dia nak ambil sebahagian sahaja. Jadi jalan kerja kita daripada 7 tu, dia sekarang ni nak buat kod. Kod biasanya mesti kalau awak ada nombor OTP kan, dia bagi OTP tu dia memang bagi ikut urutan. Sama juga kod yang ini, OTP, lebih kurang OTP juga ni. So dia nak susun, bila kita buat OTP, kita kena susun ikut urutan. Tetapi bilangan yang dia nak jadikan tu hanyalah 5 sahaja. Jadi kita akan gunakan rumus 7P5 dan pelajar sekarang dia tak ada masalah sebab kalkulator dia boleh kira. Saya besarkan paparan monitor ni. Okey. Besarkan sikit. So saya nak tekan 7, shift, darab. Huruf P kita nak. Tapi daripada 7 tu kita cuma nak ambil 5 sahaja. Jadi bilangan cara yang kita ada ialah 2520. Jalan kerjanya sebaris saja sebenarnya. Cuma nak memahami tu memang banyak layer. Memang banyak lapis. Jadi kena baca soalan dan jangan tinggalkan kosong sebab soalan tu cuba awak tengok medan tulis tu. Sebaris saja. Kalau katakan tak pasti, yang ni teknik kotor lah. Kalau tak pasti, C ke P, buat dua-dua. Kecil tak? Cikgu kita marah tak? Kalau saya pemeriksa, saya tak marah. Saya tahu pelajar ni sebenarnya dia keliru. Di matrikulasi kalau dia buat lebih, tak apa. Saya buka kepada soalan dahulu. Untuk soalan 2011, A dulu. Boleh faham tak kenapa pilih 7P5? Madam, Ya. maksudnya kalau dia kata dipilih tu, tulis P lah. Macam ni, bila dia nak buat kod huruf, kod huruf mesti susun ikut urutan. Jadi, bila kita susun, dia adalah orang yang membuat burger. Sebab orang yang membuat burger tadi, Madam kata dia susun. Roti dulu dia susun. Kalau kita ambil contohnya kad kita huruf K, huruf H, huruf I, huruf D, huruf M. Kita ambil kad ni, urutan ni. Kita tak boleh huruf K tu duduk belakang, tak boleh. Jadi kita kena susun kod ini. Ataupun kalau kita ada peti rahsia kan, nombor kod awak masuk tu contohnya 1, 2, 3, 4. Awak tak boleh masukkan 4 dulu, baru 2, baru 1, baru 3 walaupun nombor tu ada. Sebab kod rahsia tu kena ikut urutan, nombor mana dulu. Boleh? Oh, boleh. Tu soalan A. Soalan B pula. Soalan B. Bilangan kod 5 huruf yang berlainan
Dia mula minta macam-macam. Dia macam orang yang nak beli burger ni, dia tak mau itu, dia nak ini. Dia mula kata, bermula dengan huruf vokal, berakhir dengan konsonan. Syarat dia pula dia bagi kat situ, jadi kita kena akur sebab pengguna sentiasa betul. Okey, masih lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia kata yang depan ni mesti huruf vokal. Huruf vokal kita tadi ialah I dengan A. Sini sama ada I ataupun A. Di belakang pula dia kata konsonan. Jadi kita ada huruf K, huruf H, huruf D, huruf M, huruf T. Okay. So ada 5 dekat belakang. Okay. Itu syarat dia. Jadi apabila dia kata nombor di depan ini mesti bermula dengan vokal. So madam ada 2 pilihan. Sama ada I ataupun A. Ada 2 pilihan. Jadi 2 pilihan ini kita labelkan dia sebagai, okay, saya letak sini 2 pilihan. Sama I ataupun A. Dan yang di belakang pula saya ada 5 pilihan. Tapi yang boleh duduk satu je. Sama ada huruf K, sama ada huruf H, huruf D, huruf M atau huruf T. Jadi sekarang ni yang first dengan yang last kita ikut syarat. Syarat dah dipenuhi, kita dapati masih ada lagi 1, 2, 3 tempat kosong. Okey, 3 tempat kosong. Tapi daripada 3 tu 2 telah dipenuhi. Okey, asalnya kita ada 7. Okay, kita ada 7. Contohnya yang duduk kat depan tu huruf I, yang duduk kat belakang tu huruf T. Contoh Jadi yang tinggal lagi ialah 1, 2, 3, 4, 5 lagi yang tinggal. So yang tengah ni nanti ada 5 lagi yang tinggal. 5 ni pula akan disusun pada 3 tempat kosong. So 5P3 nanti kita akan kira. Jadi cara semua sekali ialah yang depan tadi 2 darab dengan 5 yang tinggal tetapi nak pilih cuma 3 dan di belakang tu adalah 5. Sama dengan 2. Sekejap saya pun tak tahu ni. 5P3. 60. Darab dengan 60. Darab dengan 5. 60 darab 10. Dapatlah jawapannya 600 cara. Okey, madam buka kepada soalan. Sebab tajuk ni memang dia tak boleh hafal step. Dia mesti faham. Kalau tak faham, terus tanya. Sebab madam dah study tadi pukul 6.30 macam tu. Lewat saya study, saya tertidur. Yang ini kalau tak study memang tak boleh ajar orang tau. Nanti orang tak percaya kat kita. Madam nak tanya maksudnya. Okay. 2 tu maksudnya sebab ada syarat, 2 syarat. Lepas tu 5P3 tu sebab ada tempat kosong. Lepas tu 5 tu sebab ada 5 tempat. Macam tu ke? Bukan. 2 yang kat depan kerana kita ada 2 pilihan huruf. Sama ada I ataupun A. 2 pilihan. 5 yang dekat belakang sebab kita ada huruf K, huruf H, D, M, T. Kita ada 5 huruf. Tapi yang akan berjaya duduk kat situ cuma 1. Jadi pilihan kita ada 5. Boleh? Boleh. Dan memang kita kena susun mengikut syarat dahulu. Memang kita kena depan vokal ada 2.
Jadi kita ada dua pilihan saja, I ataupun A. Yang hujung konsonan ada 5. Okay, 5. So kita boleh buat sama ada 5 lah. 5. Sekejap kalau saya tekan calculator start. Kalau pelajar keliru sekejap 2, 1. Ni. 2 pilihan, pilih 1 dapat 2. Satu lagi 5, 1. Dapat 5. Kalau nak buat jalan kerja yang ada PP tu kan, yang depan tu adalah 2 huruf, pilih 1 dapat 2. Yang belakang tu 5 tapi nak pilih 1 dapat 5. Kalau nak buat jalan kerja macam tu, madam tak kisahlah, boleh, tak ada masalah. 2 ni adalah 2P1. Kalau nak buat yang pink yang ini, kalau nak buat jalan kerja 5P1 pun boleh. Yang mana yang mudah faham, ikut pelajar. Terima kasih, madam. Kalau saya rasa mungkin awak faham yang kedua kot. Jadi jalan kerja awak, walker ada 2 tapi cuma nak pilih 1 darat dengan. Nombor yang di belakang ada 5 tapi nak pilih 1. Darat dengan yang lebihan huruf ada 5 lagi tapi tempat kosong ada 3 lagi. So awak akan dapat 2 darat 5 darat dengan 60 sama dengan 600. Macam dua-dua cara boleh. Cuma saya rasa pelajar lebih percaya yang warna pink sebab nampak jalan kerja macam educated sikit kan, macam tu. 2 pilihan memang huruf walker sebab dia memang cakap kat sini. Madam buat warna pink bermula walker. Dia kata mula walker. Akhir consonant. Dia nak burger dia bawah sekali tu, lepas roti tu dia nak mayonis, dia cakap. Lepas tu sebelum dia tutup topi burger tu, dia nak atas tu mesti sos lada hitam. Kita ikut. Kita ikut customer kita nak. Alright. So, apa lagi yang nak tanya? Soalan 2011 silakan. Sebab tajuk ni dia memang kita panggil kalau orang ni dia orang hati kering. Tajuk ni. Sebab dia memang tak ada sense kita salah, kita betul tajuk ni. Madam tahu madam salah sebab tengok jawapan belakang. Dia tak ada, bila kita buat tu, ternampak logik tak logik tu. Benda tu tak ada dalam tajuk, pilih atur gabungan. Okey, boleh madam terus soalan 2012. Okey, 2012 sekarang madam pergi. Saya tadi rekod ke tak rekod? Rekod. Penting rekod ni. Bukannya nak suruh YouTube bayar, bukan. Supaya saya tak payah ulang. Tahun depan nak ngajar lagi benda sama kan. Tak payah ulang lah saya. Okey. Soalan 2012. Saya tulis tahun tu kat bawah. 2012. Dalam sebuah kotak terdapat 10 biji guli. 10 biji guli, labelkan ini N sama dengan 10 dan alhamdulillah guli itu berlainan warna. Kalau berlainan warna ni mudah sikit kita nak fikir. Kalau warna-warni ni payah. Okey, sekarang ni cari bilangan cara 3 biji guli boleh dipilih dari kotak itu. Dia bukan suruh kita susun. Dia suruh kita seluk tangan dalam kotak, ambil 3. Tak kisahlah masa kita ambil tu siapa yang masuk dalam tangan dulu, siapa yang kemudian, tak kisah. Dan biasanya kalau kita ambil guli kan dalam tu, kita tak tengok pun dalam tu, kita cuma rasa 3 biji kita keluarkan. Kita tak ada rasa dulu yang ni duduk depan, tangan jari manis, jari hantu, tak ada. Kita memang ambil terus 3 biji, keluarkan. Oleh kerana kita ambil tanpa mengikut
mengikut barisan ataupun mengikut giliran, soalan ini sebenarnya adalah soalan combination, soalan gabungan. Okey, bilangan 3 biji guli dipilih, bukannya disusun dipilih dari kotak itu. Okey, kemudian kita tahu guli kita tadi ada 10. Sekali kita masukkan tangan dalam kotak, yang masuk dalam tangan kita adalah 3. Itu je dalam kerja dia. Sama dengan kalkulator kita ada 10 shift bahagi 3. Dapatlah jawapannya 120 cara. Okey. Silakan, ada soalan? Boleh, Okey. Madam. Boleh. Okey. Madam teruskan. Kita nak jawab soalan yang kedua. Bilangan cara sekurang-kurangnya 8. Sekurang-kurangnya 8. Kita hampir tertukar dengan tajuk taburan kebarangkalian. Sebab tu awak tengok ada correction tip sedikit dekat jawapan 2012 tu. Sebab kita baru buat tajuk tu, kemudian ada benda ni saya terbuat. Okey, dia kata sekurang-kurangnya 8 bermaksud nilai X kita itu adalah 8 tambah dengan X kita sama dengan 9 tambah dengan X kita sama dengan 10. Itu maksud sekurang-kurangnya 8 biji guli dipilih. Dia cakap pilih, dia tak guna perkataan susun sebab guli memang susah nak susun lah sebenarnya. Okey, jadi bila kita buat 8, 8 ni bermaksud 10 C8 tambah 10 C9 tambah dengan 10 C10. Kita terus boleh tekan kalkulator. 10 C8. Madam dapat 45. Okey, dapat 45. Okey, kemudian kalau Madam tukar di nombor di belakang tu saja. Kita tak payah tarik semula. Delete nombor 8, masuk nombor 9. Oh, dapat 10. Okey. Kita delete ni nombor hujung ni, nombor 9 ni kita delete, masukkan nombor 10. Oh, 1. 45, 55 tambah 1 jadi 56 cara. Alright. Selesai soalan tahun 2012. Okey, ada soalan silakan. Dia ada member kita tak ada masuk kelas hari ni, dia pergi umrah. Dia pergi umrah. Best kan? Nanti kumpul duit pergi juga. Okey, boleh 2012? Kalau boleh, Madam nak pergi soalan 2013. Boleh. Okey, so 2013. Okey. Soalan SPM dulu kala dia memang memudahkan pelajar. Macam Madam katalah, dia buat susah pun pelajar tak jawab. Jadi baik dia buat senang. Pelajar sebenarnya tengok soalan yang ini, dia tengok sebelah mata je. Tengok pun macam tak ada perasaan macam tu. Jadi dia pun design yang biasa sahaja. Jadi yang mana yang tak suka tajuk-tajuk ni, Madam nak bagi tahu soalan yang awak rasa tak nak tengok ni, dia akan buat soalan tu mudah saja. Okey. Rajah 23 menunjukkan satu perkataan 7 huruf. 7 huruf dan dalam huruf tu tidak ada ulangan pun. Ada huruf C, L, U, S, T, E, R dan dia dah bagi tahu 7. N sama dengan 7 dan tidak ada ulangan walau satu pun. Bila nak belajar yang ulangan nanti? Okay, nanti soalan yang ujung-ujung nanti ada. 2017 tak adalah, nanti adalah nanti dalam bentuk table. Tak lepas ke soalan dia kata dalam bentuk meja bulat?
pengantin ke apa, saya lupa dah. Yang itu ada lagi. Tapi soalan yang dulu-dulu tak ada yang sesusah itu. Okey, cari bilangan cara berlainan. Kata kuncinya ialah menyusun. Yang tadi memilih, yang ini menyusun. Semua, dia ambil semua mudah kerja kita. Semua huruf dalam satu baris. Jadi kalau dia kata semua, jalan kerja untuk yang ini ialah bilangan cara adalah 7 faktorial. Okey, Madam buat cara yang pendek dulu. 7 faktorial. Kita ambil kalkulator, 7, tekan button shift, tekan button X kuasa -1, dia keluar tanda seru. Tanda seru tu namanya ialah faktorial. Tekan sama dengan, kita dapat jawapan 5040. Atau ada cara satu lagi, kita tekan 7P7, dapat benda yang sama. Tetapi kalau awak tengok jalan kerja, lebih mudah yang atas. Lebih mudah yang atas ni lah. Cuma kita, cikgu kita buat yang bawah, kita pun ikut yang bawah. Mana-mana boleh. Okay? Yang memudahkan pelajar boleh. Kalau yang bawah, dia maksud dia sampai ada 7 kad, pilih 7. Tapi kalau awak tulis 7 faktorial, benda tu tak ada dalam ayat, tetapi awak kena fill sendiri. Kena fill 7 faktorial tu maksudnya ambil semua. Tapi kalau dia ni disusun dalam bentuk bulatan, seandainya yang ini dia kata susun dalam satu baris, dia akan jadi 7 faktorial. Katakan perkataan kluster dia nak susun dalam bentuk bulatan, dia akan jadi 7 tolak 1 barulah faktorial. Hati-hati dah. Soalan yang latest, dia selalu tanya tentang disusun dalam bentuk meja bulat. Dia akan jadi 7 tolak 1 faktorial. Okay. Yang ini dalam daily life ada. Iaitu kalau kita biasa cuti sekolah ni memang ada lah. Apabila kahwin, dia ada satu makan beradab tu, makan pengantin. Ada pengantin yang duduk sini, parent duduk ujung sini. Dia duduk secara berbaris. Ada juga kalau bajet tak berapa ada, meja yang ditempah tu meja bulat, pengantin lelaki kat sini, pengantin perempuan, lepas tu yang lain tu duduk dekat meja. So ada 2 versi susunan makanan pengantin. Sama ada sebaris ataupun meja bulat. Okey, itu dia punya daily life lah. Orang yang wedding planner, dia mesti kena ambil kisah tentang permutation and combination ni sebab dia nak tahu susunan dan bajet setiap event yang dia buat. Iaitu ada dalam kegunaan harian lah. Okey, so Madam buka dulu soalan A dahulu. Nanti awak tengok bila awak pergi wedding, awak tengok pengantin tu dia makan beradab, dia susun meja straight ke, meja banquet ataupun meja bulat. Kalau dia nak gambar dia cantik, biasanya disusun dalam bentuk meja banquet straight, disusun straight. Kalau disusun straight, kebarangkalian nak susun orang lain tu ada 5040. Bilangan cara nak susun pengantin perempuan punya mak duduk mana, ayah duduk mana, kakak sulung duduk mana, dia ada susunan tu. Bilangan cara nak susun ada 5040. Tetapi kalau pengantin tu memilih meja bulat, dia akan jadi 7 tolak 1 faktorial. Bilangan susunannya hanya tinggal 720 saja. Jadi kalau dia tak nak pening, dia susun dalam meja bulat. Kalau dia kata dia ambil semua, kita guna faktorial. Tapi kalau kita tak yakin, kita buat 7, pilih 7. Kalau tak yakin.
Sebab kalau 7 faktorial memang mudah menulis, tapi maksud tu sampai ke tak sampai, saya tak pasti untuk belajar. Boleh Okey, kita pergi kepada soalan B. B dia berpulas sedikit. Tadi ambil semua. Okey, untuk soalan B, dia cuma ambil 4 huruf. Dipilih dari perkataan itu. 4, dia bukan suruh susun, dia cuma suruh kita pilih. Yang soalan A tadi menyusun dalam satu baris. Tapi kali ni 4 huruf akan dipilih dari perkataan itu. Cari bilangan cara untuk memilih 4 huruf itu yang terdiri daripada konsonan. So, Meda ada sekarang ni 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okey, tapi 4 huruf itu terdiri daripada konsonan. Jadi konsonan kita, huruf yang kita ada huruf C, L, S, T, R. Itu yang kita ada. Yang kita ada ni, kita nak isi 3 tempat. Kita nak isi 3 tempat. Okey. Kemudian yang satu lagi tu automatiklah menjadi huruf vokal. Huruf vokal kita ada huruf U ataupun huruf E. Jadi untuk kita memilih 3 yang ini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, C3. Darab dengan, ya ini ada 1, 2, 2, C1. Okey. So kita akan dapat, kita akan dapat 5 shift bahagi 3. So Meda dapat 10. 2C1 tadi, kan tadi Meda kata sama ada U ataupun E. Sebenarnya kita ada 2 cara kat sini. Ataupun kalau awak tak percaya, 2 shift bahagi 1. Jawapannya 2. Jadi bilangan cara ialah 20 cara. Tapi ini bukan menyusun, dia hanya memilih 4 huruf daripada 7. So sebab itu Meda kata tadi soalan 2013, A tu sebab dia suruh susun, kita guna permutation. Kita guna pilih atur. Soalan B, dia suruh kita memilih saja tanpa susun, tapi syaratnya mesti ada 3 konsonan. Okay, 3 konsonan, satu lagi tu automatik menjadi vokal. Okey, ada persoalan silakan. Soalan 2013. Okey. Kita pergi lagi soalan 2014. Okey, 2014 satu kumpulan 5 murid. 5 murid. Dipilih daripada 9 orang murid lelaki dan 7 orang murid perempuan untuk membentuk pasukan debat sekolah. Ada nak masuk debate. Okey, tapi ahli debate tu 5 orang saja. Soalan A. Semua girl yang masuk. Okey, so kita ada lelaki, perempuan. Tetapi untuk soalan A, dia nak kelima-lima tu adalah perempuan bermaksud lelaki kosong. Okey, untuk soalan A. Jadi jalan kerja kita ialah boy ada 9. Okay, 9C kosong. Darab girl ada 7. C5. Okey, kita tengok. 9 shift bahagi bahagi kosong sebenarnya dapat 1. 7 shift
bahagi 5 dapat 21. Jadi 1 darab 21, jawapannya ialah 21. Okey, ada tak soalan? Untuk A dulu. Semua perempuan sahaja. Madam biasanya buat dalam bentuk table, senang nak tengok. Okey. Soalan B. Sekurang-kurangnya 4 murid lelaki. Lelaki, perempuan. Kalau lelaki 4, perempuan kena 1. Kerana totalnya kena jadi 5. Kalau lelaki 5, perempuan akan menjadi 0. Lepas tu soalan kata sekurang-kurangnya 4 orang lelaki. Pelajar pun tak perasan, dia tengok lelaki ada 9, dia pun buat 6 negatif 1. Boleh tak buat 6 negatif 1? Tak boleh. Sebabnya bilangan peserta debate ni cuma ada 5 orang. Bila kita buat 6 tu kita salah lah. Kita kena stop lah. 6 ni salah lah. Okey, jadi kita ada 2 cara lah. Yang pertama, madam buat yang ini kes 1. Kes pertama. Kes kedua. Okey, untuk kes 1, tambah dengan kes kedua. Okey, kes pertama, lelaki ada 9, kita akan pilih 4. Manakala perempuan ada 7, kita cuma pilih 1. Kes pertama. Kes kedua, pelajar lelaki ada 9, kita ambil 5 dan pelajar perempuan 7 tapi kita tidak memilih. Okey, terus kita tekan kalkulator. Yang ini memang tak boleh congak, saya pun tak ingat apa-apa yang ini. 9 shift bahagi 4. Saya tekan dulu yang ni, 126. Okey, saya nak guna nilai ni lagi. Saya nak tukar nombor 4 tu. Saya nak tukar dia jadi 5. 126. Okey, baru saya nak pergi kepada, kalau dah biasa buat, kita ada memori tu 5C, 7C, saya nak tukar nilai belakang tu jadi 1. So, dia jadi 7. Okay, dia jadi 7 di situ. Betul kan? 7C1 tu. Dapat 7. Satu lagi, guna nilai di situ juga, cuma saya nak tukar 1 di belakang tu menjadi 0. Dapat 1. Okey, so jalan kerjanya 126 darab dengan 7 tambah 126. Jadi jawapannya ialah 1008. Jadi benda ni, kalau kita belajar benda ni, agak sukar sebenarnya untuk kita, pernah dengar tak nombor 4D? Nombor 4D, nombor ekor tu kan? Kita nampak 4 digit je dia nak, tapi untuk memilih huruf yang tepat itu memang susah. Jadi tak payah mainlah nombor 4D ni. Dalam Islam tak boleh kan? Sebab nak meneka nombor tu 4 digit tu sebenarnya ada banyak benda nak kena buat. Digit pertama kita ada nombor 0 hingga 10, 0 hingga 9, jadi 10 digit, 10 digit, 10 digit, 10 digit. Jadi kebarangkalian nak tepat ialah, tak yakin 0 ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kebarangkalian nak dapat nombor yang tepat hanyalah 1/10,000. Kalau main nombor, Toto ke, nombor Magnum ke, tak payah main. Susah nak dapat. 1/10,000.
kebarangkaliannya ialah, tu dia. 1 darab 10 negatif 4. Jadi, untuk pelajar-pelajar yang Islam ni tak payah main lah. Tipis sangat nak menang, rugi duit saja. Okey. Saya teruskan. Okey, boleh tanya soalan 2014? Kalau buat kotak nampak berbanding kita nak paksa otak kita mempetakkan diri dia. Kalau kita nak kata okey, kes 1 kok laki tak ada, perempuan 5. Kita nak suruh otak yang buat. Dia agak payah, kesian kat otak kita. Lebih senang apa yang ada dalam otak kita, apa yang kita fikir tu kita luahkan pada pada kertas. Sekurang-kurangnya pemeriksa tahu awak mencuba untuk buat. Kan, mencuba untuk buat. Sebab pemeriksa ni orang juga, dia ada hati juga. Dia kata, alah sikit lagi pelajar ni nak dapat, sikit lagi. Dia fikir betul dah. Cuma masa menjawab telah tamat, dia pun stop. Mungkin adalah markah tu nanti. Okay. Boleh Okay. Kalau tak silap saya, soalan exam sebenar dia ada benda macam ni juga. Macam, tak ingat, souvenir kitchen. Sebab saya ada buat satu soalan exam sebenar, satu lagi soalan clone. Saya pun lupa, mula-mula saya ngajar dulu. Ada benda-benda macam ni. Benda yang kita kena luahkan dalam bentuk jadual. Okey, susun guna P. Okey, boleh. Kalau pilih guna C, susun guna P. Boleh. Tapi bergantung kepada soalan juga tau. Kadang-kadang orang yang buat soalan ni, sebenarnya bila orang dah besar nanti, pilih atau gabungan ni kadang-kadang dia boleh combine dua-dua dalam satu soalan. Tapi bila dekat sekolah kan cikgu kita ajar berasingan. Sebab dia dah tahu dah pelajar pada umur 16-17 belum matang untuk memikirkan benda yang tinggi. Jadi dia dipisahkan. Permutation gitu, combination gitu. Bila awak peringkat degree nanti sebenarnya benda tu boleh, kalau nak mudah combine dua-dua. Mula-mula pilih dulu, lepas tu lepas pilih baru susun. Dua-dua sebenarnya boleh. Sebab itu bila awak dipilih guna C, disusun guna P tu, madam nak mengiyakan pun bolehlah untuk SPM. Tetapi untuk peringkat lebih tinggi, sepatutnya madam tidak mengiyakan. Tapi sebab awak SPM, madam iyakan. Boleh Okey, sikit lagi. Soalan 2015 ni bukan soalan permutation combination. Madam nampak je kotak-kotak, ingat ke betul pun salah. Okey, so soalan 2016. 2016 huruf dah semakin tak berapa ada dah. Sebab pelajar tak jawab. Furah cikgu buat soalan ni, malah buat pendek-pendek sudah dia kata. Okey, ada huruf B, O, L, E, H. Boleh. Okey, hitung bilangan cara berlainan. Bilangan cara berlainan menyusun dalam satu baris. Sekali lagi dalam baris. Silibus yang dalam bulatan tu silibus baru. Dulu-dulu susun baris saja. Okey. So yang pertama dikata tiada syarat. Maksudnya dia ambil semualah. Kalau pelajar nak buat bilangan, cara, terus dia nak buat 5 factorial. Sebab ambil semua. 5 factorial. 120. Boleh, tak ada masalah. Ataupun ada 5 kad, kita nak pilih 5 itu. Kita pun tekan kalkulator. 5 shift darab 5. Sama saja. Mana-mana boleh diterima kalau soalan kata tiada syarat dikenakan. Iaitu kalau customer nak beli burger, dia kata burger biasa satu. Kita senang nak buat. Okey. Bila dia kata burger biasa satu, kita akan tengok penjual burger tu tak buat catatan apa-apa pada buku rekod dia. Tapi kalau dia kata
Nak double daging, satu ayam tapi dalam satu burger. Jadi banyak dia punya syarat tu, dia kena catat sedikit lah. Maksudnya rumit nak buat. Okay. Okay, selesai yang tu. Yang seterusnya, dia kata kad pertama, kad terakhir adalah huruf konsonan. Kad pertama, kad terakhir. So tadi kalau ikutkan soalan ni, dia ada 5 ruang. 1, 2, 3, 4, 5. Kad pertama sama ada huruf B ataupun huruf L ataupun huruf H. Yang hujung pun sama, B, L, H. Okey, kita deal dulu untuk yang ini. Kita fikir dulu untuk yang susah ni. Yang pertama, seandainya madam menyusun di sini dahulu, semasa di sini madam ada 3 pilihan. Sama ada huruf B atau huruf L atau huruf H. Madam ada 3. Selepas madam dah pilih, katakan yang terpilih itu adalah B, maksudnya B telah duduk pada kad yang pertama. Jadi dekat belakang ni tidak ada lagi huruf B. Sebab dia dah duduk dah depan. Jadi yang hujung sekali cuma tinggal 2 cara lagi, iaitu sama ada huruf L ataupun huruf H. Okey. Yang syarat ni boleh faham ke tak? Boleh. Boleh memang kena fikir begitu. Okey, so sekarang kita dapati bila 2 huruf dah duduk, asalnya contohnya madam tulis kat sini kita ada B-O-L-E-H. Katakan yang depan huruf B duduk, yang belakang tu huruf H yang duduk. Jadi bila 2 huruf dah duduk, tinggal lagi 3 tempat kosong dan 3 lagi. So yang ini, yang tempat kosong yang madam buat warna biru, madam buat warna pink sekarang ni. Okay. Mula-mula madam buat 3 huruf yang ada, 1, 2, 3. Dia nak duduk dekat 3. Jadi jalan kerja dia ialah 3 yang di depan darab dengan 3 P3 darab dengan 2 yang di belakang. 3. Okey. 3 P3 sama dengan 6. Okey, 3 darab 6, 18. 18 darab 2, 36 cara. Okey. Boleh ke? Boleh tak? Tinggi Boleh Okey, last, madam habiskan sehingga 2017 lah, ambil masa sedikit. Ala-ala madam dah study ni, tak apa. Okey, so kat sini dia kata Dahlia mempunyai kedai barangan perhiasan rumah. Pada satu hari, Dahlia menerima 14 set cawan daripada pembekal. Setiap set cawan mengandungi 6 biji cawan yang berlainan warna. Alhamdulillah, berlainan warna. Okey, soalan A. Dahlia memilih 3 set cawan untuk diperiksa. Jadi masa dia nak periksa tu, cawan tu tak berbaris tau. Cawan dia ikut yang dia ambil. Tapi dia ambil tu 3. Daripada 14 tu dia ambil 3. Jadi untuk jawapan A ini 14, dia cuma akan ambil 3 untuk disemak secara rawak. Okay. So kita akan dapat terus 14 shift bahagi 3. Jadi kita akan dapat jawapannya 364 cara. Selesai. Soalan, kesian soalan ni. Tanya panjang-panjang je lah, kerja pendek je. Kesian orang yang design soalan dan sebenarnya sangat beruntung kepada pelajar.
Tapi dengan syarat faham soalan lah. Okey, soalan B. Bila kita tengok soalan macam tak nak jawab je panjang kan. Tu pendek je jalan kerja. Okey, sekarang tadi dia cerita ambil set. Soalan B dia kata, Dahlia mengambil satu set. Tadi dia dah cakap, dalam satu set itu mengandungi cawan yang berbeza warna. Kemudian dia akan pamerkan cawan tersebut dengan menyusunnya secara sebaris. Dia susun. So sekarang ni dia buat barisan dulu untuk cawan. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cawan. Lepas tu dia kata cari bilangan cara berlainan cawan-cawan itu disusun dengan keadaan cawan warna biru tidak diletakkan bersebelahan dengan merah. Biru dan merah tak boleh duduk dekat-dekat. Jadi kita try. Kita tengok yang bermasalah ni biru. Okay, biru dengan merah. Dia kata jangan dekat-dekat. Kita susun dia one package dekat-dekat. Kita susun, kita lawan dia. Jadi yang warna kuning ni daripada 2 dia menjadi 1 lah. Kita dah package. Kita dah gam dia sekali biar dia duduk dekat-dekat. Okey, tapi sebelum tu kita kira dulu tanpa syarat. Okey, tanpa syarat dulu. Sebab kita nak ambil nilai negatif nanti Tanpa syarat 6 ambil 6 ataupun 6 faktorial 6 P6. Jumlah semua sekali 720. Atau 6 faktorial. Soalan kata jangan dekat-dekat, kita cari dekat. Nanti kita tolak. Okey, bila dia duduk dekat-dekat, yang ada balance lagi ialah 1, 2, 3, 4 dan yang paket satu kotak ni adalah 5. Okey, ada 5. So kat sini akan menjadi darab 5 P5. Saya ulang lagi sekali, warna pink sekarang. 1 set, 2 set, 3 set, 4 set, 5 set. Jadi 5, 5. Cuma kedudukan warna merah dengan biru di dalam kotak special ini, madam boleh susun biru dulu baru merah ataupun merah dulu baru biru. Jadi bilangan susunan di situ ada dua kemungkinan. Jadi jalan kerja kita 2 darab dengan 5P5 ni sama dengan 5 faktorial. So dapat di sini 120, darab 2, 240. Tetapi yang kita buat sekarang ni adalah duduk bersebelahan. Oleh kerana soalan nak yang tidak bersebelahan, tidak bersebelahan, kita ambil total semua sekali 720, kita tolak dengan yang duduk bersebelahan. Jadi bakinya nanti kita akan dapat 480 cara. Soalan 2017 semakin tinggi. Dan madam dah tengok soalan tahun lepas, dia tinggi. Jadi sebelum kita buat yang tinggi, kena ada yang basic yang kita buat daripada tahun 2011 hingga tahun 2017. Okey, madam buka kepada soalan, silakan. Jawapan ni nanti madam ambil gambar, tadi tak sempat. Baru siap buat soalan tadi, pukul 8.25 baru siap ulang kaji tadi. Boleh Wak? Sorry ambil masa lebih sedikit sebab kita nak habiskan juga. Okey, nanti kalau tak faham lagi, tengok rakaman. InsyaAllah madam akan terus upload rakaman pada malam ni juga. Harap-harap cuaca okey.
Okey, so kalau tak ada apa-apa, Madam nak tajuk untuk besok. Okey, boleh ambil yang Dennis kata tadi tu. Okey, boleh ambil yang Dennis kata tadi. Kalau soalan suruh pilih dan susun sama ada satu baris ataupun dalam bulatan, guna P. Kalau soalan suruh just ambil dalam kotak ataupun membentuk kumpulan ataupun membentuk parlimen, kebarangkalian dia ambil daripada parti mana-mana tu, itu adalah combination. Kita combine di antara parti-parti. Combination. Tajuk dia kan, gabungan tu. Kalau awak tengok sistem Parlimen Malaysia, dia menggunakan sistem gabungan. Dia tidak memilih. Okay, dia tidak memilih. Dia menggunakan gabungan parti-parti yang dibentuk tapi tak payah susun. Nanti dalam Parlimen nanti dia akan duduk mengikut meja masing-masing, mengikut pangkat. Paling mudahlah sekarang. Yang contoh yang Madam boleh bagi adalah penyusunan Parlimen kita. Kementerian kita. Awak tengok menteri-menteri dia pilih daripada komponen yang berbeza-beza. Boleh kan? Okey, besok dah decide ke tajuk apa besok? Okey. So kalau tak ada antara dua lah, sama ada kalau tajuk ni lagi saya akan cari soalan 2018 macam tu lah. 18, 19, 20. Okey, jumpa besok. Assalamualaikum.